Tajuk utama malam ini, syukur dapat kembali berniaga. Juga PM setuju lantik belia sebagai penasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah malam ini bersama saya, Wan Kamarudin Wan Ibrahim. 80 peniaga dan penjaja di Bandar Baru Sungai Buloh dibenarkan untuk menjalankan semula perniagaan masing-masing selepas diberikan permit penjaja sementara hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paya Jaras Muhammad Khairuddin Othman berkata ia sebagai langkah permulaan sebelum mereka ditempatkan di satu kawasan perniagaan khas atau arcade yang mampu menempatkan kira-kira 300 penjaja. Lokasi itu kita kena pasti. Kita akan berbincang dengan MBSA mencari tapak. MBSA ada mencadangkan beberapa lokasi. Tetapi kita akan tanya kepada para peniaga kesesuaian mereka di situ. Jelas Khairuddin, beliau menjangkakan proses pembinaan tapak akan selesai dalam tempoh 2 hingga 3 tahun selepas lokasi arkid telah dimuktamadkan. Khairuddin yang juga pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Generasi Muda dan Sukan dan Pembangunan Modal Insan Selangor berkata demikian pada program penyusunan semula peniaga dan penjaja Bandar Baru Sungai Buloh oleh Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA hari ini. Menerusi inisiatif itu, peniaga dan penjaja diberi peluang untuk membuat permohonan permit penjaja sementara serta mendapat penerangan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi. Dalam pada itu, peniaga yang ditemui akur dengan tindakan tegas pihak berkuasa tempatan namun menarik nafas lega dapat menyambung kembali perniagaan secara sah. Memang ada. Macam saya sendiri pun saya ada kena saman. Lepas tu kita pun kalau diorang buat operasi ke apa kena angkut, memang kena angkut. Tapi kita bertanggungjawab lah. Dah kita tahu kita salah kan. Tapi selama kita orang berniaga ni memang orang kata atas budi bicara pihak majlis lah, pihak PBT ni. Macam yang kita orang sendiri orang kata menjaja macam minta lesen semua tu, memang kita orang pernah mohon. Tapi bukan mudah dia nak luluskan sebab tempat kita orang tu tempat yang tak praktikal lah. Nazim kata dia tak buat kerja, tak nampak ke. So sekarang dia buat kerja, you all tengoklah. Ini betul-betul SOP. So kita pun tak boleh nak marah dia sebab dia buat kerja. Program penyusunan semula peniaga dan penjaja di kawasan Bandar Baru Sungai Buloh berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Selangor turut memberi amaran akan bertindak tegas terhadap peniaga dan penjaja yang cuba menjual lesen perniagaan kepada warga asing. Mereka yang menggunakan ataupun yang menjual lesen kepada warga asing di dalam keputusan mesyuarat kerajaan negeri, kita akan ambil tindakan serta-merta. Kita tidak kompromi. Kalau nak berniaga. Ya, sebab warga asing tidak dibenarkan. Sebab tu kalau saudara pergi ke kawasan Paya Jaras, kawasan Sungai Buloh, kita telah sita sebelum daripada kes tular ni lagi. Tegas beliau, peniaga yang mendapat kelulusan tetapi beroperasi dengan menyalahgunakan kemudahan yang diberikan dengan membiarkan warga asing mengambil alih perniagaan mereka adalah satu tindakan yang salah dan akan dikenakan tindakan undang-undang. Untuk rekod, lebih 15 premis perniagaan di Sungai Buloh dan Paya Jaras yang dijalankan oleh warga asing telah disita sejak kerajaan negeri mengarahkan penguasaan ke atas perniagaan warga asing bermula Jun lalu. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA tidak akan melindungi pegawai dan penguatkuasa yang disyaki terlibat rasuah. Datuk Bandar Shah Alam Datuk Haris Kasim berkata pihaknya akan memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menjalankan siasatan jika ada yang disyaki. Menurut Datuk Haris, pegawai dan penguatkuasa yang ditahan SPRM telah digantung tugas. Prosedur itu berkuat kuasa serta-merta bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan SPRM. Ini rutin biasa bagi penjawat awam. Mana-mana mereka yang telah didapati disiasat dan sebagainya, kita akan gantung tugas mereka dan mereka akan dapat tugas lain dan tugas mereka akan digantilah untuk anggota yang lain.
Semalam, SPRM menahan pengarah Jabatan Penguatkuasa MBSA bagi membantu siasatan berhubung kes melindungi premis perniagaan haram dan pusat perjudian. Sebelum ini, 7 penguatkuasa MBSA cawangan Sungai Buloh turut ditahan SPRM kerana disyaki menerima rasuah bagi melindungi premis perniagaan tidak berlesen termasuk pusat perjudian di sekitar Sungai Buloh. Bekas setiausaha sulit kanan kepada seorang bekas menteri bersama tunangnya direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah RM3.7 juta berkaitan projek perkhidmatan pengiklanan pelancongan. Magistrate Syahwira Abdul Halim mengeluarkan perintah reman terhadap kedua-dua suspek bermula hari ini sehingga 19 Ogos selepas mendengar permohonan dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Suspek lelaki berusia 29 tahun dan pasangannya berusia 28 tahun dibawa ke mahkamah pada jam 10.15 pagi tadi. Lelaki terbabit yang menghilangkan diri sejak 10 Jun lalu ditahan kira-kira jam 5.45 petang semalam ketika hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Pada 27 Julai lalu, SPRM mendakwa seorang pemilik syarikat yang mempunyai kaitan dengan tender pengiklanan terbabit atas 3 pertuduhan mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Tertuduh Ibrahim Omar, 48 tahun, seorang pengarah syarikat pengiklanan, mengaku tidak bersalah atas 12 pertuduhan mengemukakan dokumen dan invoice palsu bagi mendapatkan tender Tourism Malaysia. Ubah sistem penyampaian pejabat awam yang diguna pakai selama ini bagi pemulihan ekonomi lebih pantas. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata langkah itu penting supaya pemulihan semula ekonomi negara yang terjejas teruk berikutan wabak COVID-19 tidak terbantut dengan karenah birokrasi. Satu tindakan mesti dilakukan untuk melihat bagaimana birokrasi yang masih ada ini dapat diancak dalam situasi baru untuk menangani keadaan baru. Saya nak mengusulkan kalau belum ada, hadir sini yang amat hormat Menteri Besar, hadir bersamalah Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, ini orang-orang utama dan penting, membentuk sebuah jawatan kuasa ataupun pasukan petugas untuk meneliti bagaimana cara-cara yang telah pun kita guna pakai selama ini dapat kita ubah suai tanpa mengkompromi aturan-aturan utama dari segi keuangan dan sebagainya. Tegas Perdana Menteri, negara perlukan pelaburan yang memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. Sekiranya urusan pentadbiran masih kekal dengan cara lama tanpa ada perubahan, corak dan cara kerja yang akan dibimbangi akan memberi kesan kepada rakyat. Justru dukungan luar biasa daripada penjawat awam diperlukan bagi merancangkan ekonomi, menarik usahawan, pelabur dan pelawat agar ekonomi dapat pulih dengan cepat seperti sedia kala. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika berucap pada perjumpaan sesi Town Hall bersama penjawat awam di Johor Bahru hari ini. Sementara itu, dalam majlis sama, Perdana Menteri memberitahu gergasi teknologi utama global, Microsoft, Amazon dan Google menunjukkan minat tinggi untuk membantu Malaysia dalam bidang teknologi maklumat dan ia hasil perbincangan dengan wakil syarikat terbabit yang telah diadakan baru-baru ini. Malaysia jadi pusat serantau, bukan saja sebagai negara saja, pusat serantau. Tetapi first and foremost, of course, to make sure negara kita ini sudah ada connectivity yang terbaik. Isu pokok yang orang biasa bangkit ialah soal tidak ada connectivity. Internet kita tak efisien. Ada cerita seorang anak perempuan yang terpaksa nak belajar tak dapat connectivity, panjat pokok, bermalam di atas pokok. That become a big story. Jun lalu tular video seorang penuntut Universiti Malaysia Sabah UMS, Viviana Mosibin, yang terpaksa memanjat pokok di kampungnya di Pita Sabah demi mendapatkan talian internet untuk menduduki peperiksaan atas talian. Video yang dibuat naik di YouTube itu menerima lebih 150,000 tontonan dan reaksi. PRK Slim, pertarungan 3 penjuru.
Kumpulan khas penasihat anak muda berkepakaran bakal ditubuhkan di mana seorang wakil belia akan dilantik dalam Parlimen di Dewan Negara. Dan ia bagi menasihati, memberi idea dan bekerjasama dengan Perdana Menteri secara langsung bagi membangunkan belia dan negara. Kerajaan membentuk kumpulan khas penasihat anak-anak muda. Nasihat saya untuk memberitahu bagaimana saya harus lakukan untuk anak-anak muda. Saya bersetuju dengan cadangan itu dan insya-Allah ini akan kita laksanakan. Untuk menentukan suara anak muda sampai ke peringkat yang tertinggi dalam sistem demokrasi berparlimen, saya juga nak mengumumkan lantikan seorang wakil belia dalam Parlimen Malaysia, khususnya di Dewan Negara. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru petang tadi. Berdasarkan statistik tahun 2015, golongan belia mewakili 46.8% atau 15.25 juta daripada jumlah keseluruhan 32.6 juta penduduk negara ini. Jumlah itu menunjukkan hampir separuh penduduk Malaysia adalah golongan belia. Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu dilaksanakan segera bagi menyelesaikan isu kontroversi termasuk penyelewengan yang berlaku dalam Lembaga Tabung Haji TH. Dan bekas pengurusi Tabung Haji Datuk Seri Aziz Rahim berkata justru itu semua pihak perlu berhenti menyentuh sebarang isu sensitif berkaitan institusi berkenaan. Kalau boleh yang kacau tabung haji lagi lah. Isu tabung haji jangan kacau. Sebab kita dah minta kerajaan buat RCI, kita serah pada kerajaan. Budi bicara kerajaan yang ada pada hari ini, kita serah. Yang penting sebab tabung haji satu institusi yang amat dimuliakan dalam negara tercinta yang sekian lama sejak tahun 1963 lagi. Tambahnya, beliau bersedia memberi kerjasama dalam siasatan tersebut. Walau bagaimanapun, katanya keputusan itu bergantung kepada pertimbangan Jemaah Menteri yang diketuai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata demikian selepas bersemuka dengan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dalam program Berani Semuka untuk membincangkan mengenai isu polemik berhubung pengurusan TH. Program anjuran sinar harian itu berlangsung di Kompleks Karangkraf di Selangor malam semalam. Saya haraplah isu tabung haji ini jangan dilihat dulu kerajaan pakatan, sekarang kerajaan perikatan. Lihatlah tabung haji sebagai institusi, siapa-siapa jadi kerajaan dia kena jaga. Dan kalau pemulihan itu baik, alhamdulillah, bukan sebab baik pakatan, tapi baik sebab dia ini boleh kita kata melestarikan tabung haji dengan berbagai cabaran-cabaran yang dia terpaksa hadapi. Jelasnya kes penyelewengan dana TH perlu dilaporkan segera agar siasatan dapat dijalankan sehingga pesalah dibawa ke mahkamah. Perkembangan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Slim. PRK yang akan berlangsung pada 29 Ogos ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN dan 2 calon bebas. BN mempertaruhkan anak tempatan Slim Muhammad Zaidi Aziz 43 tahun yang juga pemangku Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim bagi mempertahankan kerusi berkenaan. Peguam Amir Husyari Muhammad Tanusi 38 tahun pula bertanding atas tiket bebas mewakili kem bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seorang lagi calon bebas ialah seorang guru S. Santara Sekaran 42 tahun. Pengumuman penamaan calon dibuat pengawal pengurus PRK DUN Slim Syamsul Ridwan Idris selepas proses penamaan tamat pada jam 10 pagi. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menubuhkan 2 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya bagi memantau aktiviti calon ketika berkempen. Selaras dengan Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 untuk memantau semua aktiviti calon ketika berkempen termasuk pematuhan terhadap garis panduan pencegahan COVID-19 ini. Ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.
PRK Don Slim diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Muhammad Hushairi Abdul Talib 15 Julai lalu akibat serangan jantung. Alhamdulillah, pihak polis telah pun bersedia, telah pun membuat kawalan seawal jam 5 pagi tadi di poin-poin tertentu bagi mengawal sebarang perarakan ataupun pergerakan ataupun perhimpunan di pusat penamaan calon ini. Jadi saya boleh katakan keadaan tenang. 2 sekatan jalan raya telah dibuat bagi mengelak sebarang aktiviti perarakan dan berkumpul oleh penyokong parti yang bertanding. Langkah membenarkan hanya 3 orang iaitu calon, masing-masing seorang pencadang dan penyokong masuk ke pusat penamaan calon sebagaimana ditetapkan SOP pencegahan COVID-19 juga melancarkan proses tersebut. Lebih 600 pegawai dan anggota polis ditugaskan pada hari penamaan calon bagi PRK Don Slim hari ini. Walaupun masih dalam tempoh PKPP, usaha memakmurkan serta mengimarahkan masjid serta surau tidak terhenti dan diteruskan dengan pendekatan norma baharu. Masjid Negara antara yang aktif menganjurkan pelbagai program sebagai medium pengimarahan dan menyebar ilmu. Program Daurah Kitab siri kedua Sahabat Dunia Akhirat yang dihadiri kira-kira 300 peserta mendapat kerjasama pengurusan Masjid Ibnu Abbas Taman Ibu Kota yang dijadikan sebagai lokasi program. Kita dapat melihat bahawa masyarakat di Taman Ibu Kota ini memberikan kerjasama penuh dan juga mencari ilmu pengetahuan yang kita anjurkan bersama. Jadi kita sebenarnya sebagai menyahut seruan daripada YB Menteri sendiri bahawa dalam tempoh PKPP ini kita dapat melihat bahawa masjid ini diimarahkan kembali selepas beberapa ketika dalam tempoh PKP tempoh hari kita. Ditanya mengenai kesinambungan program seterusnya, beliau berkata pihaknya akan melihat keperluan atau sesebuah fasiliti masjid tersebut sama ada boleh menampung kehadiran para jemaah kerana masih tertaluk SOP dalam tempoh PKPP. Sementara itu, pendakwah Asma Harun dan juga penceramah jemputan edisi daurah berkenaan berkongsi beberapa intipati tajuk penulisannya mengenai kepentingan memilih sahabat yang betul serta dapat membantu ke arah kebaikan dunia dan akhirat. Secara tak sedar sebenarnya sahabat ataupun kawan-kawan sekeliling kita sangat mempengaruhi diri kita. Bukan kata kena putus kawan dengan orang yang tak baik, orang yang tak elok, tak. Kita terus berkawan, tapi bila sahabat cari orang yang mampu memperbaiki diri kita, membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Dan tadi bab yang kedua berkenaan dengan akhlak. Program Daurah Kitab siri kedua Sahabat Dunia Akhirat berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Gaza terus dibedil. Okey, berita baik buat penonton setia TV Al-Hijrah. Pada 1 Muharram ini, stesen televisyen Islamik pertama negara akan menyajikan program khas sempena ulang tahunnya ke-10. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Namanza Haris, berkata pelbagai program istimewa akan disiarkan selama 10 jam tanpa henti secara langsung bermula 7 pagi hingga 5 petang pada hari berkenaan. Antaranya kita akan ada insya-Allah Anugerah Media Islam 2020. Kita juga akan ada behind the scene program reality mencari kepimpinan melalui nilai-nilai Islam. Kita juga ada program khas pada 10 tahun tu pada Mahal Hijrah 10 jam bersiaran secara langsung. Itu pertama kalilah kita buat back to back program secara langsung pada hari itu dan juga kita share beberapa pencapaian-pencapaian TV Hijrah selama kita bersiaran selama sedekat. Program khas lain yang akan disiarkan pada 20 Ogos nanti ialah Assalamualaikum Khas dengan penampilan pengacara lama TV Al-Hijrah, segmen khas bersama golongan ulama terkenal seperti Habib Ali Zainal Abidin.
dan program khas bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan banyak lagi. Tambahnya ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, TV Al-Hijrah telah mendapat tontonan yang sangat tinggi iaitu lebih 12.7 juta penonton dan ia merupakan satu pencapaian yang baik buat stesen Islamik di negara ini. Beliau berkata demikian selepas sesi pertemuan bersama media berhubung perancangan TV Al-Hijrah. Rejim Israel terus melancarkan serangan udara dan darat di seluruh semenanjung Gaza dan lewat malam Jumaat pesawat perang, helikopter dan kereta kebal Israel mengebom kedudukan yang dikuasai Hamas. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan susulan serangan itu, rejim Israel berkata serangan berkenaan dilakukan sebagai tindak balas terhadap serangan belon bahan bakar yang dihantar dari Gaza ke wilayah yang diduduki. Serangan itu juga menyasarkan kompleks tentera laut, infrastruktur bawah tanah dan pos pemerhatian milik Hamas. Menurut Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, seorang wanita hamil dan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun mengalami kecederaan dalam serangan terbabit dan dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Serangan pada Jumaat adalah pencerobohan pada waktu malam ke-6 dalam minggu ini. Rejim Israel sering melancarkan serangan terhadap Gaza, kemudian menuduh kumpulan pejuang Hamas yang memulakan serangan roket. Penasihat kanan White House, Jared Kushner, menjangkakan sebuah lagi negara Arab bakal memeterai perjanjian damai dengan Israel dalam tempoh 3 bulan akan datang selepas Tel Aviv dan Emirat Arab Bersatu UAE menormalkan hubungan diplomatik mereka. These two countries, this is the first Arab country to normalize relations with Israel in a long time, 26 years since Jordan, and what we're going to hopefully see from there is more countries start to do the same. Kushner turut menolak kecaman Palestin terhadap perjanjian Abraham tersebut dan menyatakan beliau sudah menjangkakan respons sedemikian selepas bapa mertuanya membuat pengumuman tentang perkara itu. Dia turut memuji Trump atas kejayaan tersebut dan menyatakan beliau kononnya wajar diberikan hadiah Nobel keamanan atas usaha tersebut. Menurutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan wakil dari Abu Dhabi dijemput untuk menyertai majlis menandatangani perjanjian Abraham tersebut secara rasmi di Rumah Putih. Sementara itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan berkata Turki mungkin menggantung hubungan diplomatik dengan Emirat Arab Bersatu UAE dan memanggil pulang duta dari Abu Dhabi selepas perjanjian kontroversi dengan negara haram Israel. Kementerian Luar berkata sejarah tidak akan pernah memaafkan tingkah laku hipokrit UAE dalam mempersetujui perjanjian seperti itu yang menceritakan susunan politik Timur Tengah. Di bawah perjanjian Amerika Syarikat yang pertama antara Israel dan negara Teluk Arab, negara Yahudi itu bersetuju untuk menangguhkan rancangan aneksasi di tebing barat yang dijajah. Para pemimpin Palestin mengecamnya sebagai tikaman di belakang untuk tujuan mereka. Kementerian Luar Turki sebelum ini berkata, rakyat Palestin bertindak betul menolak perjanjian berkenaan di mana UAE mengkhianati perjuangan mereka. Turki mempunyai hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel, namun hubungan kedua-dua negara itu tegang selama bertahun-tahun. Pada 2010, komando rejim Israel membunuh 10 aktivis Turki yang berusaha melanggar sekatan di semenanjung Gaza yang diperintah oleh Gerakan Islam Palestin Hamas. Manakala itu, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan pendirian Malaysia dalam isu Palestin tidak akan berubah meskipun UAE memutuskan untuk membentuk hubungan diplomatik dengan Israel. Pendirian Malaysia dalam isu Palestin tetap konsisten. Malaysia menentang pelan haram dan unilateral oleh rejim Israel untuk melaksanakan rancangan pengilhakan sebahagian wilayah Palestin yang diduduki di tebing barat. Tegas Datuk Seri Hishamuddin, Malaysia yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel turut mengulangi pendirian yang dipegang sejak sekian lama bahawa pembentukan negara berdaulat Palestin yang bebas melalui penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan sebelum 1967. Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestin merupakan satu-satunya penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel. Tambahnya, keputusan UAE untuk normalisasikan hubungan dengan Israel adalah hak kedaulatan negara Arab itu.
Dan sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa menonton Sound Bite bersama Khadiza Faisal dan panel jemputan Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Malaysia Datuk Seri Akhbar Sattar dengan tajuk Kuasa Viral di Instagram Berita Al-Hijrah jam 9.30 malam ini. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.